korang boleh buat cara macam ni bila korang dengar bunyi yang macam tu, bunyi knocking yang krok 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 macam tu, korang boleh cuba tekan brake sikit bila kau melalui kawasan yang tak rata, kawasan yang berjerawat yang macam tu. Bila start bunyi, korang cuba tekan brake sikit. Jangan tekan brake habis. Kalau korang tekan brake habis, berhenti kereta tu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Bertemu kita kembali dalam Romzi Rais Channel. Okey sahabat-sahabat, pada siapa yang belum subscribe tu, jangan lupa guys subscribe. Okey sahabat-sahabat, hari ni aku nak sharekan dengan korang masalah Myvi. Masalah Myvi ni dia ada bunyi dekat undercarriage sebelah bawah. Bila kereta ni jalan tak rata, jalan yang lubang-lubang halus tu, dia akan keluarkan bunyi knocking. Knocking tu knocking yang halus lah. Dia punya bunyi tu macam mana aku nak buat bunyi pun aku tak pastilah. Tak tahu nak buat bunyi macam mana. Tapi dia punya bunyi tu lebih kurang macam dia bunyi yang macam tu, dia memanjang tu. Dia bersepah bunyi tu. Kalau korang jalan macam jalan yang berjerawat tu, jalan yang berjerawat tu panjang pula tu. Jadi bila kau melalui jalan tu, dia akan keluarkan bunyi tu bersepah. Korang dengar bunyi tu dekat bawah. Tapi bunyi tu halus tau. Dia punya bunyi tu halus. Bunyi tu dia bukan cakap kuat. Dia bunyi halus, knocking. Tapi tak sedap lah telinga nak dengar. Jadi kereta ni memang aku dengar lah bunyi tu. Aku test tadi memang aku dengar. Tapi macam mana aku nak test, nak confirmkan dia punya bunyi tu bahagian mana. Mungkin datang daripada korang punya stabilizer link, mungkin datang korang punya daripada stabilizer bush, absorber, lower arm, tie rod end, steering ball head. Kemungkinan besar bunyi-bunyi yang macam tu dia akan keluar daripada parts yang aku kasih tahu tadi. Jadi macam kereta ni tadi, bila aku dengar dia punya bunyi, jadi bila aku nak confirmkan, korang boleh buat cara macam ni bila korang dengar bunyi yang macam tu, bunyi knocking yang krok 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 macam tu, korang boleh cuba tekan brake sikit bila kau melalui kawasan yang tak rata, kawasan yang berjerawat yang macam tu. Bila start bunyi, korang cuba tekan brake sikit. Jangan tekan brake habis. Kalau korang tekan brake habis, berhenti kereta tu nanti. Korang tekan sikit je. Bila korang tekan brake, dia senyap, bunyi tu dia senyap, maknanya korang punya brake caliper pin dia ada masalah. Jadi untuk kereta ni tadi, kereta macam kereta ni dia ada 2-3 bunyi lah. Bunyi knocking yang kuat pun ada. Tapi owner kasih tahu aku yang bunyi yang bersepah tu. Jadi bila aku test, aku suspect dia punya brake pin lah. Brake caliper pin. Jadi brake caliper pin ni, aku cuba tekan brake sikit tadi, dia senyap. Lepas brake, dia start bunyi balik. Okey, jadi confirm lah dia punya brake caliper pin dia ada problem. Jadi sekarang ni kita buka. Nanti aku tunjukkan dengan korang macam mana bentuk brake caliper pin tu. Tapi rasanya macam ramai lah yang tahu dia punya brake caliper pin tu macam mana. Sebab Myvi ni keluar daripada kilang, dia dah memang ada isu yang macam ni. Daripada first model dulu, daripada mula-mula keluar Myvi dulu, dia dah ada problem lah dengan dia punya brake caliper pin, brake disc, selalu ada problem lah dekat situ. Jadi dia bukan cakap problem apa, dia boleh je pakai, cuma bunyi lah. Brake, tetap berhenti kereta, cuma dia bunyi. Macam biasa, kita buka tayar dulu.
Okey, dia punya brake caliper pin, dia duduk dekat sini. Dekat atas ada satu, dekat bawah ni ada satu. Dia duduk dekat dalam boot getah ni. Okey, jadi brake caliper pin ni dia ikat masuk dekat dalam brake caliper bracket. Dia ada 2 piece sini. Satu brake caliper, satu brake caliper punya bracket. Jadi yang brake caliper ni disambungkan dengan brake line. Dekat dalam brake caliper ni dia ada satu piston. Dia ada satu piston. Jadi diikat dengan bolt size 14. Jadi kalau korang dengar, aku goyangkan dia longgar. Brake caliper pin tu yang masuk dekat dalam caliper bracket ni, kira dia punya housing lah, kira rumah dia tu, sepatutnya dia masuk fit. Fit bukan kata fit sampai tak boleh bergerak. Dia ngam-ngam lah masuk untuk dia main, keluar dengan masuk apabila setiap kali kita tekan brake. Jadi masa kita tekan brake, piston yang dekat dalam ni dia akan tertolak ke depan. Hasil daripada hidrolik yang keluar melalui brake line ni, dia akan tolak piston tu menekan brake pad. Pada masa yang sama, brake caliper ni dia akan tertarik ke belakang. Piston menekan, caliper tertarik ke belakang. Jadi secara automatiknya, brake caliper yang tertarik ke belakang tadi, dia akan menekan brake pad yang berada dekat sebelah luar untuk menekan brake rotor ni, disc brake ni, daripada terus berpusing. Dan untuk brake pad dekat sebelah dalam ni, ini tugas piston untuk menekan brake pad tu supaya brake pad tu dapat menekan rotor disc daripada terus berpusing. Jadi kalau kita nampak dekat sini, brake caliper pin ni dia sebagai link, sebagai jalan, sebagai highway untuk brake piston tu bergerak ke depan dan ke belakang. Jadi hasil daripada gelongsoran brake caliper pin ni dekat dalam brake caliper bracket ni, dia akan terjadinya hakisan. Jadi itu pasal lah brake caliper pin ni dia haus. Bila dia haus, dia akan longgar. Bila dia longgar, bila kita jalan tak rata, caliper bracket ni dia akan bergoyang, bergerak dan akan mengeluarkan bunyi knocking tadi, hasil daripada ketukan brake caliper pin ni dekat dalam rumah brake caliper ni. Jadi itu pasal lah kalau brake caliper pin kita ni berkarat, jam, tak boleh nak main, kita punya brake system akan terganggu. Dia akan menyebabkan kita punya brake akan jam. Okey sahabat-sahabat, buang masa banyak dekat sini, tapi ini sebagai salah satu penerangan yang ringkas cara macam mana brake caliper bekerja. Jadi kalau kita nak cerita secara menyeluruh macam mana brake system ni, daripada brake pedal, brake booster, brake master pump, kita kena ambil banyak masa. Jadi ini sebagai salah satu untuk pengetahuan kita lah sama-sama, supaya kita dapat belajar sedikit tentang brake ni. Okey, jom kita sambung kita punya kerja. Kita buka dulu skru saiz 14 ni. Dua biji ni, atas dengan bawah. Okey, kita buka saiz 14. Untuk kaliper ni atas dengan bawah, arah lawan jam. Okey, kemudian kita kiau brake caliper ni keluar. Okey, kemudian kita tarik brake caliper pin ni keluar. Atas dengan bawah kita buka sekali keluar. Okey, ni brake caliper pin atas dengan bawah. Okey, tak ada beza, atas dengan bawah sama je.
Ni dia punya brake caliper pin yang baru yang kita beli. Okey, korang boleh cari dekat kedai spare part ada, ataupun dekat Shopee pun ada, Lazada ada. Okey, kalau korang nak cari brake caliper pin ni, korang cari, jangan beli caliper pin yang macam yang asal ni. Kalau korang beli yang macam asal ni, nanti korang pakai tak lama nanti dia bunyi balik. Jadi korang kena beli yang modified punya. Ini jenis brake caliper pin yang modified. Dia punya batang ni, dia ada letak 2 silikon rubber ni. Jadi silikon rubber ni sebenarnya untuk absorb, untuk protect daripada besi dengan besi belaga. Jadi kalau misal kata untuk caliper pin yang asal ni, dia besi dia semua besi. Jadi bila dia duduk dekat dalam rumah dia ni, bila dia dah longgar, besi dengan besi bila dia belaga, dia akan keluarkan bunyi knocking. Jadi kita kena pakai yang jenis modified macam ni, yang ada silikon rubber macam ni. Tak kisahlah silikon rubber ni color hitam ke, color merah ke, color biru ke, terpulang apa brand yang korang dapat pun boleh, tak ada masalah. Janji yang jenis rubber macam ni, supaya tak ada isu, tak ada masalah knocking lagi. Okey, kemudian sebelum kita pasang brake caliper pin yang baru ni, kalau boleh kita bersihkanlah grease-grease yang lama ni. Korang boleh pakai grease cleaner, grease cleaner. Dia ada jual botol spray tu. Satu tin spray tu dia ada jual. Kadang-kadang dekat DIY pun ada, spare part pun ada. Korang boleh cari. Kalau tak ada, kalau korang tak pakai tu pun boleh. Korang bersihkanlah, masuk kain dekat dalam. Korang bersihkan dia. Bila dah bersih, baru korang letak grease yang baru dekat pin ni. Lepas tu pasang terus. Kalau misal kata yang lama punya caliper pin ni pun jam, bila korang buka, korang bersihkan dekat dalam ni, bersihkan kat dalam, pakai apa ni, sandpaper, pakai file yang bulat tu pun boleh. File yang bulat tu kau tembaklah WD-40 sikit dekat dalam. Lepas tu kau gosok pakai file yang bulat tu, smooth-smooth, cantik. Bila dah rasa macam smooth, korang masukkan balik dia punya caliper pin ni. Bila dia ketat lagi, korang keluarkan, korang gosok lagi sampai dia dapat pin ni main ke depan dengan ke belakang dia smooth. Dia tak ada sangkut-sangkut. Kalau dah sampai, dah dapat macam tu, baru korang letak grease yang baru. Lepas tu baru kita terus pasang brake caliper pin yang baru ni. Kita bersihkan man-man, tak payah kelang kabut. Korang pun buat sendiri kat rumah, santai-santai. Kita pastikan kita bersihkan, kita buat kita punya kereta ni sebaik mungkin lah. Semaksimum yang mungkin kita buat. Kadang-kadang kalau korang bagi dekat pomen pun, kadang korang tak puas hati juga. Pomen buat kerja, kadang-kadang tak apa bersih kan. Jadi bila korang buat korang punya kereta sendiri, korang boleh slow-slow buat, bersihkan sampai korang puas hati. Brake pad kalau misal kata kurang cantik, korang tukar sekali. Kalau dia tak berapa nak smooth, kau bersihkan lagi sampai dia dapat smooth. Korang dapat sandpaper, gulung-gulungkan dia, sandpaper yang halus tu, gulung-gulungkan dia, masuk dekat dalam ni, relax, maman, tembak WD-40, gosok dia.
Kalau korang dekat rumah tak ada angin, tak ada kompresor, korang boleh cuci pakai air sabun. Okey, kita letak grease sikit dekat depan. Kita test masuk sampai dia smooth. Okey, dia dah smooth ni Okey, dia dah smooth, atas bawah dah smooth, baru kita boleh pasang Okey, cantik dah ni satu lagi, grease korang jangan letak banyak sangat. Bila korang letak banyak sangat grease dekat dalam ni, caliper pin punya rumah ni, korang letak kat dalam ni banyak. Jadi bila korang nak masukkan pin ni tak boleh. Sebab pin ni dengan lubang ni dia lebih kurang ngam-ngam je Jadi bila grease banyak dekat dalam tu, jadi bila korang tekan pin ni, grease yang kat dalam ni dia akan terkompres dekat dalam. Jadi bila dia dah tertekan dekat dalam, terkompres kat dalam, jadi korang nak masukkan caliper pin ni, masukkan maksimum tak boleh korang kena keluarkan balik lebih-lebih grease kat dalam tu. Faham sahabat-sahabat? Tak apalah, korang buat slow-slow. Bila korang buat, nanti baru korang faham bila korang jumpa kes yang macam tu, nanti barulah korang faham jadi korang boleh keluarkan grease tu sikit, lepas tu korang masukkan balik, baru dia boleh masuk maksimum Kalau misal kata pin ni tak boleh masuk habis, nanti korang masukkan caliper tu, nanti caliper tu tak boleh nak sampai dekat lubang pin ni nanti sebab pin ni dia dah terkeluar. Okey, sahabat-sahabat. Okey, kita pasangkan balik dia punya rubber boot ni. Dekat atas ni pun kita pasang balik boot ni. Kemudian kita masukkan dia punya brake caliper pin yang baru ni. Okey, atas dengan bawah ni kita dah masukkan. Okey, dekat dia punya brake caliper pin dekat depan ni, dekat depan tu yang baru dengan yang lama ni pun sama dia ada tak sama Dia ada straight kat sini, dia ada bulat kat sini. Jadi yang straight ni bila kau masukkan brake caliper tu nanti, korang pastikan dia duduk dekat brake caliper tu betul-betul dekat sini, jangan dekat sini. Kalau dekat sini pun dia boleh masuk tapi dia masuk tak habis. Okey, dia masuk tak habis nanti. Korang ikat pakai skru, dia masuk tak habis. Okey, kalau korang buka brake pad, jangan lupa masukkan balik brake pad Jangan korang terus pasang caliper je. Nanti kalau korang dah pasang caliper, brake pad pula tak pasang. Habis. Terkeluar piston tu. Kemudian kita masukkan balik dia punya brake caliper ni Okey, man-man. Atas dengan bawah. Kita tengok dia masuk dekat slot dia tu. Okey. Kemudian kita masukkan balik skru saiz 14. Biasa kalau kita beli brake caliper pin ni, dia akan bagi bolt yang baru ni saiz 14 ni. Atas dengan bawah kita masukkan. Lepas tu kita ikat terus Pastikan dia punya brake caliper pin ni, yang tadi yang aku tunjukkan dengan korang tadi, yang rata tadi, dia duduk dekat atas tapak dia dekat caliper brake ni Dia nampak dia duduk kat sini. Kalau dia tak duduk dekat sini, kalau korang terbalik, salah arah dia, nanti dia masuk tak habis. Antara brake caliper pin ni dengan caliper ni, dia tak masuk habis Kita ikat secukup rasa. Agak-agak ketat sudah, jangan paksa kuat sangat, nanti loose. Okey, siap dah kita pasang brake caliper pin untuk Pro 2 Myvi ni
Okey, satu lagi perkara yang paling penting korang kena ambil perhatian. Apa pun kerja yang berkenaan dengan brake, tak kisahlah tukar brake pad ke, tukar brake caliper pin ke, servis brake caliper ke, tukar o-ring ke, korang jangan lupa pump dulu brake pedal sebelum korang memulakan perjalanan ataupun sebelum korang test kereta tu. Korang pump dulu brake pedal dekat kaki korang tu, kau pump dulu sampai keras, baru korang boleh bawa kereta tu Kalau tidak nanti takut terperanjat, korang tiba-tiba nak tekan brake, habis menggelongsor kereta tu nanti. Okey sahabat-sahabat jangan lupa Okey, setakat ni saja perkongsian aku untuk hari ni. Jadi sebelum korang pasang tayar, jadi semua dah siap korang boleh pasang tayar. Jadi sebelum korang pasang tayar tu, korang check dulu apa benda yang kau buka tadi, pastikan semuanya ikat. Okey, tak banyak benda yang kita buka tadi Cuma kita buka 2 bolt saiz 14 ni tadi, dengan kita tukar brake caliper pin ni. Okey sahabat-sahabat, macam biasa, kalau korang rasa video aku ni bermanfaat, korang jangan lupa subscribe, like, komen, and jangan lupa tekan button loceng tu supaya korang tak ketinggalan untuk video-video yang akan datang. Okey sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.